Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 9 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4, manakala 1 kes berada dalam kategori 5. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 792 kes baru telah dilaporkan yang membawa kepada jumlah keseluruhan sebanyak 131,403 kes. Daripada jumlah kes baru ini, 695 adalah hasil ujian ART yang telah dimuatnaikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 97 adalah dari hasil 2,670 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, 1,560 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 124,465 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 6,736 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 3.1%. Dalam pada itu, 122 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 6,614 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Sehingga kemarin 26 Mac 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos ialah sebanyak 60.8%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga memaklumkan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 26 Mac 2022. Sejumlah 300 pokok mereka yang menerima 3 dos ialah sebanyak 60.8% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula 1 April 2022, mereka yang masuk ke negara Brunei Darussalam dan pernah dijangkiti COVID-19 serta mempunyai bukti jangkitan seperti sijil kesembuhan ataupun recovery certificate yang mana tempoh sah bukti jangkitan adalah tidak lebih dari 90 hari, maka mereka adalah dikecualikan dari diperlukan untuk menjalani ujian swab RT-PCR sebelum meninggalkan negara asal. Mereka ini hanya diperlukan untuk menjalani ujian ART semasa ketibaan di negara Brunei Darussalam, di mana kos pembayaran ART yang dijalankan semasa ketibaan tersebut ialah sebanyak RM20 seorang. Mereka juga adalah dikecualikan dari menjalani pengasingan diri mandatory semasa tiba ke negara ini. Sejumlah 300 pokok telah ditanam sempena Hari Juru Ukur Sedunia 2022. Aktiviti penanaman pokok berkenaan diadakan oleh Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan di Taman Rekreasi Tanjung Batu Muara. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Jaafar, Menteri Pembangunan. Aktiviti dihasrat sebagai salah satu usaha untuk mendukung garis panduan protokol hijau di dalam dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seramai 102 anak yatim menerima sumbangan petang kemarin. Majlis penyampaian sumbangan diadakan di kediaman pemangku Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Mentiri. Sumbangan disampaikan oleh Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Osman, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diselajurkan dengan majlis tahlil dan doa arwah. Majlis merupakan program tahunan Majlis Perundingan Kampung Pancur Mentiri sesi 2019-2023.
Bagi menzahirkan rasa mahabbah terhadap golongan yang memerlukan dan persiapan menyambut bulan Ramadan, berlangsung majlis penyerahan bantuan program Ziarah Mahabbah ke-7. Majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Terdahulu, tazkirah bertajuk Membahagiakan Hati Orang Lain dengan Rezeki Kitani telah disampaikan oleh Dr. Razali bin Madsen, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa. Majlis diteruskan dengan penyampaian bantuan kepada 15 buah keluarga yang diserahkan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Program Ziarah Mahabbah anjuran Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Unisa dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam dan Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah ini julung kalinya diadakan di daerah Temburong. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Sebuah wakaf pondok kubur hasil derma penduduk Kampung Jerudong dan para penderma telah dirasmikan kemarin. Majlis perasmian pondok kubur diadakan di Tanah Perkuburan Islam Pulau Muda Mejawa, Kampung Jerudong B. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis diteruskan dengan aktiviti bergotong royong membersihkan tanah perkuburan yang disertai lebih 50 orang yang terdiri daripada ahli-ahli majlis perundingan Kampung Jerudong B, warisan dan ahli keluarga waris. Sementara itu, kempen gotong royong membersihkan tanah perkuburan orang Islam bagi belia dan belia wanis masjid sempena kedatangan bulan Ramadan diteruskan kemarin. Kempen diadakan di Tanah Perkuburan Islam Anduki. Kempen dianjurkan oleh kumpulan belia Masjid Lorong 3 Selatan Seria. Kempen gotong royong membersihkan tanah perkuburan orang Islam bagi belia dan belia wanis masjid juga diadakan di daerah Tutong. Kempen disertai oleh kumpulan belia Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang itu diadakan di Tanah Perkuburan Islam Pengkalan Mau Mukim Kiudang Tutong. Projek Impak Ubaya-Ubaya bermatlamat memupuk semangat keprihatinan khususnya dalam kalangan belia terhadap masyarakat yang memerlukan. Kembali selepas ini. Apa khabar bis kita? Sihat kita? Alhamdulillah. Kan masa ni tani endemik. Iaitu ni kembali ART ya untuk memantau dari jangkitan COVID-19. Bis kita tahu kan yang tani harus mengikuti semua saranan dan garis panduan dari kerajaan. Ujian saringan ART adalah digalakkan bagi semua pekerja daripada sektor kerajaan maupun swasta. Untuk makluman bis kita, ART adalah efektif, cepat dan boleh dipercayai. Sama juga bagi anak-anak kita nih yang akan menghadiri persekolahan termasuk tenaga pengajar. Yang paling penting bagi semua yang ingin menghadiri majlis keramaian. Marilah kita bersama-sama menjaga negara kita nih. Bersama melindungi. Dalam situasi COVID-19 ketika ini, sebilangan orang mungkin lebih memilih untuk teranah di rumah jika tidak ada keperluan untuk keluar rumah. Peluang tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya untuk melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah bagi mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan ahli keluarga. Azizi Ahmad ada laporannya. Di sebalik kelonggaran semasa fasa awal endemik ketika ini yang membolehkan orang ramai untuk menjalani kehidupan seperti biasa dalam keadaan norma baharu, namun sebilangan orang memilih untuk teranah di rumah. Masa yang terluang dimanfaatkan sebaiknya dengan melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah bersama keluarga. Ya, banyak macam-macam kan tadi buat tadi jual. Yang penting selamatan itulah tadi jaga kebersihan kita ni. Ya bagus peluang dua
sama keluarga di rumahannya, mengingatkan lagi silaturahim tani sama keluarga tu makin dapat pulang sama keluarga bang. Pemain semua anak-anak and then I keep them busy with their schoolwork. Banyak je kami buat aktiviti sama anak, melukis, and then aktiviti bermain bola, pasing-pasing bola di rumah. Dan kami buat ada orang tani main carah batis, main carah tapuk. Tidak dinafikan pelbagai aktiviti bermanfaat boleh dilakukan bersama keluarga apabila Auda memilih untuk taranah di rumah. Patuhi setiap SOP yang ditetapkan dan peka dengan arahan-arahan yang dikeluarkan. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Hampir 60 warga emas kurang berkemampuan yang dikenal pasti dari beberapa buah mukim di daerah Tutong menerima sumbangan melalui projek Impak Ubaya-Ubaya. Penyerahan sumbangan diadakan secara pandu lalu di perkarangan Masjid Penyerah Muda Abdul Wakil Kiudang daerah Tutong dengan selebihnya diagihkan ke rumah-rumah penerima. Projek anjuran kumpulan belia Impak Pusat Belia Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong ini bertujuan memupuk semangat keprihatinan khususnya dalam kalangan belia terhadap masyarakat yang memerlukan, terutamanya golongan warga emas. Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, pengerusi kumpulan belia Impak Pusat Belia Daerah Tutong, semasa ditemui RTB menjelaskan projek bermatlamat meningkatkan kesedaran masyarakat dalam penjagaan kesihatan dan pengambilan makanan sihat. Projek Ubaya-Ubaya ini mendapat sambutan daripada orang ramai, di mana target kami telah pun mengumpul beberapa jenis seperti buah-buahan, minuman jus dan juga beberapa makanan yang berkhasiat lah, seperti vitamin C dan juga ada beberapa alat pencuci macam contoh penggunaan untuk ART kit, pembasmi kuman dan sebagainya. Bagi meringankan dan membantu keperluan menjelang bulan Ramadan yang mubarak, Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan menyerahkan sumbangan kepada ahli-ahlinya secara pandu lalu di Kampung Jaya Bakti, Perpindahan Brakas. Seramai 252 ahli persatuan berkenaan menerima sumbangan berupa makanan asasi. Sumbangan diperoleh melalui tabung persatuan tersebut dan ibu bapa para ahli persatuan. Majlis merupakan tahun kedua diadakan yang bertujuan memberi pendedahan kepada para ahli untuk membuat kegiatan berkebajikan. Sumbangan secara pandu lalu dilaksanakan sebagai langkah berjaga-jaga di fasa awal endemik. Majlis Perniagaan Wanita WBC kemarin menganjurkan program amal kebajikan khas untuk anak-anak yatim dan ibu-ibu tunggal WBC. Program diadakan di Bilik Media Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Penyampaian derma disempurnakan oleh ahli-ahli WBC berkenaan. 60 anak yatim dan ibu-ibu tunggal yang tinggal di Kampung Jurudong, Kampung Mangkubal dan daerah Belait yang terpilih menerima sumbangan berupa wang tunai dan beg makanan. Sukan Perlawanan Persahabatan Antarabangsa FIFA, skuad kebangsaan negara Brunei Darussalam terpaksa akur tewas tipis 2-3 kepada skuad Laos dalam aksi perlawanan malam tadi di Stadium Kebangsaan Venten, Laos. Tuan rumah Laos, jersey biru membuka tirai jaringan mereka seawal minit ke-6. Pada minit ke-28, Laos berjaya menggandakan gol mereka dan gol ketiga muncul selang 5 minit kemudian. 5 minit sebelum masa rehat, Brunei Darussalam memperolehi gol pertama mereka hasil jaringan ketua pasukannya Muhammad Azwan Ali Rahman. Percubaan dari jarak jauh. Oh, gol pertama Brunei Darussalam minit ke-29. Bersambung babak kedua, Brunei Darussalam merapatkan jurang gol menjadi 3-2 apabila sepakan percuma Muhammad Hakimi Yazid Said terus menerjah gawang Laos. Meskipun kedua pasukan berpeluang untuk menambah jaringan, namun kedudukan berlarutan sehingga ke whistle penamat. Dalam keadaan yang begitu sukar, namun semangat juang yang kental